Jangan lupa subscribe channel ini hingga 100k subscribers. Assalamualaikum. Di video kali ini menunjukkan Abang Q dengan DSV, yang mana Abang Q telah spill detail kesemuanya tentang Datuk Seri Vida. Dan ini adalah kenapa mereka berdua sekarang ini agak-agak renggang kita tengok, dan ini adalah sebab-sebabnya. Full time dia. Saya cakap okay, tak ada masalah. Tak nak gaji 10k pun tak ada masalah, commission pun tak ada masalah. Letaklah gaji macam berpatutan lah sebagai brand ambassador kan. Dalam kertas sebagai brand ambassador, tapi letaklah gaji sebagai brand ambassador yang sesuai. But then jangan buat macam saya kena fully kerja 90%, 80% dengan dia. Tak boleh, sebab saya ada team saya sendiri. Saya ada perniagaan saya sendiri. Saya ada staff saya tak ramai lah, tapi saya ada staff saya yang saya kena jaga. Cuba bayangkan kalau saya kena kerja 100% kat dia, siapa nak bagi makan staff saya ni? Kan? Siapa yang nak orang kata dia orang pun ada keluarga juga. Jadi saya kena fokus juga untuk staff saya. Saya kena fokus untuk bisnes saya juga, supaya tim saya boleh cari makan, supaya saya boleh berkongsi rezeki dengan orang, supaya saya boleh bagi mak ayah saya sikit. Macam tu cerita dia. Jadi bab gaji tu memang saya tak ada masalah. 10k ke, offer lah berapa puluh k ke, Alhamdulillah saya cukup. Alhamdulillah saya cukup. Kalau dia ajak collect balik nak ke, kalau ada agreement offer letter, saya okay, saya tak ada masalah. Saya tak ada masalah langsung dengan dia. Cuma saya ceritakan ni supaya orang sebab ramai DM saya, ramai yang komen kat Instagram. So supaya orang tahulah apa situasi sekarang. Oh, rupanya hanyalah kolaborasi. Saya tak nak benda ni berpanjangan. Sebab apa? Sebab agreement pun tak ada, offer letter pun tak ada. But then orang akan ingat, oh dia ni berhenti ke? Oh dia ni PA ke? Tak. Saya nak cerita macam tu. Okay? Kush broke up dengan dia ke? Amboi, pandai cakap broke up. Bukan broke up awak, break up. Broke up pun boleh jugalah, break up ke broke up. Tak ada apa-apa, kita profesional. Saya tak pernah nak tersentuh dengan kalau awak tengok saya kat Instagram saya kan, saya pun siapalah saya buat kerja pun seorang-seorang. Saya memang sejenis yang tak bergaul dengan orang. Bukan apa, saya ni malu. Saya ni malu. Dan kalau awak nak tahu, kalau awak perasan kan, ada beberapa caption, kalau nampak ada beberapa caption yang dia punya post tu saya yang tulis. So caption saya tu orang kata caption yang menyentuh jiwa sikit lah, saya yang tulis. Sebab macam ni, kita faham ini awak nak katakan macam kita buat bersungguh-sungguh ni kan. Saya ada satu caption tu, senang cerita caption masa announce PA tu lah. Itu caption saya yang tulis. Saya buat caption tu supaya orang nampak murni lah, orang nampak baik-baik sahaja kan. Boleh nampak beza caption saya, boleh nampak beza caption yang saya buat. Ini bukan nak ungkit, ini just nak ceritakan. Dah orang tanya, kita kena ceritakan. Sedih pula dengan cerita coach. Jangan sedih, saya just nak explain je. Sebab ramai yang komen, ramai DM saya, abang dah tak kerja ke? Abang dah tak jadi PA ke? So saya nak explain kan, kita explain je wak, tak adalah sedih-sedih. Saya tapi bukan pindah rumah dengan dengan sebab jadi PA lah, tak. Dah tak jadi, bukan tak jadi apa-apa dah pun. So ni lah kitchen saya. So sambil bawa pindah rumah tu, saya lap pinggan tadi. Okay. Okay. Alhamdulillah, saya tak ada harap apa-apa lah. Saya harap kalau ada orang tanya-tanya lagi kan, kadang-kadang saya tak capai dengan tak semua orang tahu. Jadi kalau ada yang berada dalam live ni, kalau nak sharekan live ni, ambil yang elok tau. Ambil yang elok dan juga sharekan dekat komen bahawa bukan Kush bukan bekerja dengan dia. Saya tak nak sebut nama. Kush bukan bekerja sebagai PA dengan dia, tak. Hanyalah rakan kolaborasi. Tak sign agreement, tak sign offer letter. Sebab tu kalau awak tengok saya tak join ataupun tak ada dalam story dia, bukan sebab saya sakit ke, sebab saya tak nak join ke, tak. Sebab inilah kan, kalau awak tak ada offer letter, awak tak ada agreement, jangan turun, dan awak berhak untuk tidak join apa-apa aktiviti. Walaupun aktiviti tu mewah ke tak mewah ke, awak berhak untuk tidak join. Sebab dia macam ni, daripada dia macam ni lah. Kalau orang bisnes ni dia fikir macam ni. Kalau awak fikir logik kan, kalau lelaki lah, bisnes ke siapa, dia akan fikir macam ni. Daripada aku spend dengan benda yang aku tak tahu kan,
baik aku spend dengan benda yang aku tahu dan akan dapat. Maksudnya daripada saya spend dekat sana, baik saya spend dengan perniagaan saya yang sini, dan saya tahu berapa banyak boleh dapat, dan saya tahu tim saya akan dapat manfaat, dan saya tahu staff saya boleh cari makan, dan saya tahu customer yang lain pun dapat manfaat juga. Baik macam tu, kita fikir macam tu. Kalau kita orang kata orang yang berfikiran waras kan, siapa yang berfikiran waras dia akan fikir macam tu. Daripada aku spend masa lah, maksudnya aku spend masa kat ni kan, aku pun tak tahu aku ni masuk ke, join ke, tak join ke, ada ke, tak ada ke, kan. Baik aku spend dengan bisnes aku sendiri, macam tu lah contohnya. Aku spend bisnes aku sendiri, aku tahu okay, berapa banyak yang masuk, berapa banyak yang boleh kita roll balik. Macam tu lah bahasa mudahnya, kan. Rasa menyesal tak jadi pelakon dalam video tu? Tak adalah, tak. Saya okey je, saya tak ada. Kita bila kita macam time tu macam bekerja lah kan. Kita bila berlakon tu kan maksudnya bekerja kan. Kita profesional. Gila. Tak ada dekat game. Bila kita tengah berlakon tu kita kena profesional. Maksudnya kita buat je apa kerja kita, itu sahaja. Tak ada rasa macam menyesal ke, tak menyesal ke, tak ada. Pandai berlakon. Macam tu, okay? Pun tak ada apa-apa, saya harap semua orang clear dan juga jelas bahawa kalau ada siapa nak sampaikanlah. Maybe ada orang yang tak tahu, ada orang yang macam dia ni mesti bekerja lagi ke tak, awak sampaikanlah. Saya beri kebenaran, tak ada masalah, sampaikanlah supaya orang tahulah benda ni kan. Ini je lah cara yang saya buat, macam tu, okay? Kalau nak ikutkan, saya tak tahu. Kalau kat orang lain, maybe benda tu akan jadi sebaliknya. Orang tu dah buat report polis ke, dah buat kena tipu ke apa, tak. Saya okey. Saya ni, saya okey saja. Maksudnya, tak ada masalah sebab dia seorang yang baik, macam tu. Dan juga ada kelemahan. Biasalah manusia, saya ada kelemahan, dia pun ada kelemahan juga. Jadi, apa yang baik tu kita ambil lah kan. Apa yang lemah-lemah tu kita campak jauh-jauh, macam tu. Okay? Kita belajar tu. Dia bukan istilah kerja, tak. Sebenarnya dalam paper tu hanyalah PA acting ataupun PA acting, the brand ambassador merangkap PA acting. Itu sahaja. Faham tak? Cuma dekat luar tu dia tunjuk sebagai nampak macam PA lah, nampak macam seolah-olah saya bekerja, tapi sebenarnya bukan. Sebab saya selepas SPM ni saya tak pernah bekerja lagi dengan orang. Saya memang sejenis yang saya tak suka bekerja dengan orang. Tapi kalau untuk kolaborasi ni maksudnya win-win. Kan? Win-win situation. You nak win apa? You nak ada terma you, I pun ada terma I sendiri. Macam tu. Tapi bila masa perbincangan awal tu dah ada cerita-cerita, tapi last sekali dia dah jadi macam masa awal-awal tu nak cakap rakan kolaborasi tau. Masa face-face jumpa tu, yang jumpa saya tu bukan saya tau. Saya tak pernah apply apa-apa. Kan ramai orang ingat saya yang apply. Apa yang telah dicanang-canangkan tu ramai orang ingat saya yang apply. Tak, saya tak pernah apply apa-apa pun. Saya dapat DM sendiri. Dia yang DM saya. Jadi adakah maksudnya pasal gaji tu sekadar gitu-gitu sajalah. Itu wallahualam. Saya tak tahu, maybe entah. Macam tu lah, okay. Itu saya tak boleh nak komen lah. Saya tak tahu. Benda yang saya tak tahu, saya cakap saya tak tahu. Yang saya tahu, saya tahu, okay. Apa tadi saya nak cakap? Okay. Saya tak pernah apply apa-apa. Kalau siapa yang dah ikuti saya dekat Instagram ni kan, saya sejenis yang saya buat kerja sendiri. Ada juga sebelum ni ada orang kaitkan dengan saya dengan bisnes lama saya. Sebelum ni pun saya tak pernah bekerja dengan sesiapa. Saya just daripada dropship yang lama, kemudian saya jadi master showcase. Saya rasa awak faham kot tentang brand apa. Saya tak pernah bekerja pun dengan sesiapa pun, tak ada. Okay. And then barulah saya keluarkan produk sendiri. Lepas saya dah launch saya punya serum ni, and then saya dah guna serum ni since last year. Tapi launch bulan Februari. And time tu lah, okay, time tu lah saya dapat DM. Saya tak pernah apply. Saya ada bukti lagi, message pun ada lagi. Saya tak pernah apply. Saya dapat DM tengah-tengah malam, okay, tengah-tengah malam. Itu nak ceritanya tu. Bukan saya bukan nak cerita macam buruk, tak. Saya nak cerita bahawa
kenapa last kali bila jadi macam ni saya tak buat apa-apa pun. Saya just macam mendiamkan diri sebab kita tengah tunggu jawapan daripada pihak sana. And then lastly macam ni dibuatnya kan. Cuba awak bayangkan kan, let's say lah, cuba korang bayangkan ada orang lain yang di tempat saya, maybe orang tu famous juga ataupun orang tu influencer ke, Insta famous ke, dan dia hanyalah semata-mata income dia melalui Instagram orang lain lah. Kalau macam saya tak apa sebab saya ada perniagaan lain, tak ada masalah lah kan. Tapi kalau semata-mata orang tu ada income dia kat Instagram, kemudian dia terperangkap, tiba-tiba dia kena ghost, faham tak? Kan kalau awak bercinta dengan seseorang tu kan, tiba-tiba awak kena ghosting. Awak tertanya kenapa ni? Apa masalahnya? Apa salahnya kena ghosting macam tu? Jadi cuba bayangkan orang tu agak-agaknya boleh survive tak lepas tu. Padahal dia dah orang kata dah cut dengan semua brand-brand lain. Brand-brand yang besar yang nak masuk pun dia dah cut. Dia dah tak nak join, tiba-tiba kena ghosting macam tu. Kena game macam tu ke? Itu kalau istilah, tapi you tak langgar breach of contract ke? Itu yang saya cakap, saya tak langgar breach of contract sebab kontrak pun tak ada. Agreement tu yang saya push pun tak diberikan agreement lagi. Jadi sebab tu kadang-kadang kita kena faham tau, kita as a collaborator ke pekerja ke, tak kisahlah awak kan, awak kena ada dua benda ni. Satu, letter offer, LO. Letter offer tu sangat penting. Tak kisahlah awak pekerja ke ataupun kalau terutamanya awak pekerja lah. Kemudian yang kedua adalah agreement. Sebab apa letter offer ni sangat penting? Sebabnya letter offer ni yang akan lindungi awak di masa hadapan. Bukan sebab kita nak cari gaduh ke apa, tak. Ini adalah at the end of the day kita akan cari apa benda yang boleh sokong kita. Macam tu. Dan juga dengan ada letter offer ni dia disahkan oleh Jabatan Buruh lah. Jabatan Buruh akan tolong awak lah macam tu lebih kurang oleh kerajaan. Dan juga agreement tu sangat penting. Jadi agreement tu dah banyak kali dah kesiannya macam kena game. Saya rasa bagi saya tak ada masalah lah sebab saya okey je sebab saya ada income lain, saya ada bisnes saya sendiri. Cumanya saya nak nasihatkan lah, maybe one day nanti akan ada siapa yang famous kat sini ke, ataupun maybe akan ada someone, tak kisahlah awak ke kan, tiba-tiba ada brand besar nak approach awak. Tiba-tiba ada brand besar ke, orang-orang yang ternama ke, tiba-tiba ada brand besar yang nak approach awak, and then awak pula memang fully income dekat TikTok. Berapa bayaran yang coach dapat buat MV tu? Okay, bayaran tu saya sebutkan bahawa okay lah, boleh nak dibandingkan dengan pergi jauhnya video tu macam sekarang kan. Saya rasa okay, saya tak nak sentuh ke situ, tapi okay, Alhamdulillah. At the end of the day, dalam agreement tu sangat penting. Sebab bila tengok dalam agreement ni, saya cakap masa first saya jumpakan, saya cakap saya ada bisnes sendiri, saya punya perniagaan sendiri, saya punya perniagaan sendiri lah, Q3 ni kan. And then boleh buat pun, saya kata saya boleh seimbangkan untuk 50-50. Maksud 50-50 tu adalah saya kena masuk 50 tu adalah okay, untuk dia 50 dan untuk saya punya perniagaan 50-50. So 50-50. Tapi itu yang saya nak cakapkan, okay, itu yang pentingnya agreement tu. Sebab apa-apa pun agreement yang ada. Walaupun kita nak canangkan, contohnya kan, gaji kau 10,000, tapi last kali kita kena tengok agreement. Betul ke gaji 10,000 contoh? Ataupun yang dicanangkan, okay, kena kerja kat KL je, tapi dalam agreement betul ke dekat KL sahaja? Itu yang paling penting. Kenapa saya ceritakan? Maybe ada yang wondering, oh kenapa baru sekarang Kush cerita? Kenapa Kush banyak cerita banyak kali? Sebab apa? Sebab macam ni. Sebab saya rasa saya kena cerita sebab ramai DM saya. Ramai DM, abang dah tak kerja dengan tu ke? Abang kat komen ada komen je, oh dia ni dah tak kerja ke? Bukan kerja. Siapa yang dengar ni bukan kerja. Dia adalah hanyalah rakan kolaborasi, which is dalam paper tu yang saya tak sign lagi. Sebab apa? Sebab dalam agreement tu berat 11. Tak boleh lah kan. Kita bincang awal-awal, kita cakap rakan kolaborasi 50-50, tapi dalam agreement tu 90, saya tengok macam 90 10%. 90% sana, 10% saya. Tak boleh lah macam tu sebab saya ada bisnes saya sendiri, saya ada team saya sendiri. Kalau saya fokus dekat sana, kalau saya bagi 90% dekat sana,
macam mana dengan tim saya kan, macam mana dengan staff saya, macam mana diorang nak survive. Lain lah kalau you betul-betul offer bump macam ni. Okay, so saya boleh ambil lah, ni staff saya kan, okay, ambil lah ini, saya boleh bayar gaji dia. Tapi itulah kisahnya. So Kush bukanlah PE atas penyanyi kan, tak. Sebab tu kita